Hai semua, kita jumpa lagi. Hari ini kita nak ulang kaji uh, bab yang ketiga. Okey, bukan yang kedua tapi yang ketiga, iaitu keturunan dan variasi. Okey. So, perhatikan soalan yang pertama ini. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis pembahagian sel yang berlaku dalam badan manusia. Namakan pembahagian sel tersebut. So, pembahagian sel yang kita belajar dalam sains tingkatan 4, kita belajar mitosis dan juga meiosis. Okey, kita dibagi dua gambar rajah ini dan dikehendaki untuk mengenal pasti yang mana satukah adalah mitosis dan yang mana satu pula adalah mitosis. Okey, so perhatikan baik-baik. Di sebelah kiri saya nampak dia membahagi satu kali sahaja. Okey, satu menjadi dua. Di sebelah kanan dia membahagi kali pertama di sini. Okey. Kemudian dia membahagi lagi untuk kali yang kedua. Dengan akhirnya dia menghasilkan 4 sel anak. Di sebelah kiri tadi kita cuma ada 2 sel anak, di sebelah kanan kita ada 4 sel anak. Okey. So, yang mana satukah adalah mitosis dan yang mana satu pula adalah meiosis. Okey, ini senang sahaja. Pembahagian satu kali sahaja, maka itu adalah mitosis. Pembahagian ada berlaku 2 kali, okey, maka itu adalah meiosis. Okey, so kita tuliskan jawapannya dahulu. So yang ini adalah mitosis. Yang ini pula adalah meiosis. Okey. So, apa beza antara dua gambar ini? Okey, tengok di sini dia cuma ada satu baris. Okey, tadi ini ialah mitosis. Mitosis saya nampak ada satu baris. Tetapi untuk meiosis, dia barisannya adalah berdua-dua. Okey, itu perbezaan yang saya nampak. Perbezaan yang pertama tadi ialah untuk meiosis dan juga mitosis. Okey, mitosis dia membahagi satu kali sahaja. Okey, yang ini dia membahagi satu kali sahaja. Tetapi untuk meiosis, ini kali yang pertama. Kemudian dia membahagi lagi untuk kali yang kedua. So, untuk meiosis, pembahagian berlaku sebanyak dua kali. Okey, dia ada peringkat pertama dan juga peringkat yang kedua. Okey. Kita pergi ke soalan yang kedua, terangkan secara ringkas apakah yang berlaku semasa peringkat-peringkat berikut. Okey, inilah peringkat-peringkat dalam mitosis. Kalau awak perhatikan, gambar ini sebenarnya sama macam gambar yang sebelum itu mengikut urutan dia. Okey, sebelum itu kita labelkan dahulu ini adalah kromosom. Okey, dan yang ditunjuk di sini pula ini sebenarnya adalah membran sel. Okey. Di bawah ini yang ditunjukkan ini adalah kromatik. Okey, kalau diperhatikan kromosom 1 bila dia double begini dia menghasilkan kromatik. Okey, so kita pergi ke gambar yang pertama ini. So, apa yang berlaku di sini? Okey,
So yang pertama, kromosom tadi dia akan jadi pendek. Okey, kromosom dia jadi pendek. Bukan hanya pendek, okey, dia juga menebal. Dia semakin tebal. Okey. So, oleh kerana dia semakin tebal, maka kromosom akan kelihatan lebih jelas. Kromosom lebih jelas kelihatan. Okey. Itu adalah peringkat yang pertama. Okey. Selepas berlaku yang ini, barulah dia pergi ke peringkat yang kedua. So, apa berlaku di sini sebenarnya adalah proses penduaan. Okey. So, istilah lain untuk penduaan ini, okey, kita juga boleh guna istilah replikasi. Dia photostate saja. Okey, benda yang sama photostate dia menjadi double. Okey, itu maksudnya penduaan. Okey, kemudian apa yang berlaku? Tengok gambar itu, dia akan tersusun. Okey, kromosom tersusun di tengah-tengah. Okey, tersusun di tengah-tengah sel. Okey. Dan apa lagi yang berlaku? Tengok di sini kita ada dua lengkungan, macam dua bulatan kan? Di bawah ini hanya satu bulatan yang kita nampak. Jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah membran selnya hilang. Okey, ataupun membran nukleus lah. Dia hilang. Okey, so yang tadi tukar, inilah nukleus. Dia berlaku dalam nukleus. Okey, selepas dia bersusun, so apa yang berikutnya adalah kromatid tadi akan berpisah. Okey, kromatid berpisah. Dan dia bergerak pada kutub yang bertentangan. Okey, dia bergerak ke kutub yang bertentangan. Okey, dan pada masa yang sama, sel akan mula membahagi. Okey, so selepas tahap itu pula, akhirnya dua sel anak terbentuk. Okey, dan apa yang spesialnya adalah tadi membran nukleus dia hilang, di sini membran nukleusnya terbentuk semula. Alright. So, untuk mitosis, bilangan kromosom yang ada pada sel anak adalah sama seperti bilangan kromosom yang ada pada sel induk. Okey, dia mesti sama. Mitosis, bilangan kromosom kekal. Tetapi kalau untuk meiosis, okey, meiosis, bilangan kromosom akan jadi separuh. Okey, so kita lihat perbandingan di antara mitosis dan juga meiosis. So, apa persamaan di antara mitosis dan juga meiosis? Well, kedua-duanya melibatkan pembahagian sel. Okey. Kalau tengok gambar tadi, dia membahagikan untuk kedua-dua. So, kedua-duanya melibatkan pembahagian sel.
Yang keduanya ianya berlaku di dalam nukleus. Yang ketiganya, penduaan kromosom berlaku. So, ini adalah perkara yang sama. Okey, penduaan kromosom. Okey, so itu adalah persamaan di antara mitosis dan juga meiosis. Okey, kita lihat pula apa perbezaan di antara mitosis dan juga meiosis. Okey, untuk bilangan pembahagian. Kalau ingat, tadi kita sebut mitosis hanya membahagi satu kali. Meiosis membahagi sebanyak 2 kali. Okey. So, setiap kali dia membahagi, dia menghasilkan 2 sel anak. Okey. So, ini satu kali dia membahagi. So, bilangan sel anaknya ada 2. Di sini, bilangan sel anaknya ada berapa? Okey. Ada 4. Okey. Kali pertama jadi 2 kan? Okey, lepas tu 2 akan jadi 4 sebab dia membahagi sebanyak 2 kali. Alright. Now, bilangan kromosom dalam sel anak berbanding sel induk. Mitosis tadi kita kata ianya adalah sama. Tetapi untuk meiosis ianya akan jadi separuh. Manakala kombinasi kromosom dalam sel anak berbanding sel induk, okey, untuk mitosis ianya mesti sama. Okey, tetapi untuk meiosis ianya tidak sama. Pindah silang, mitosis tidak berlaku. Tetapi untuk meiosis berlaku. So, bila berlaku pindah silang, maka berlakulah variasi. Okey, jadi untuk variasi genetik, untuk mitosis tidak berlaku. Okey, manakala untuk meiosis ianya berlaku. Okey, so itu perbezaan di antara mitosis dan juga meiosis. Okey, kita pergi ke soalan yang berikutnya. Apakah kepentingan mitosis dan juga meiosis? So, apa kepentingan mitosis? Okey, yang pertama yang pentingnya adalah ianya menghasilkan sel baru. Okey, menghasilkan sel baru, okey, untuk tujuan pertumbuhan. Okey, pertumbuhan. Okey, bukan hanya pertumbuhan, dia termasuklah dia ganti sel yang rosak. Yang rosak ataupun yang mati. Okey, contohnya lah awak luka. Lama-kelamaan luka awak itu akan sembuh. Kalau lukanya di tangan, jadi sel yang terbentuk adalah sel yang sama macam yang sebelum itu. Okey, kulit tangan kekal akan jadi kulit tangan, dia tak akan jadi seperti kulit tumit kaki awak. Okey, itu kepentingan mitosis. Okey, ini yang paling penting, iaitu untuk tujuan pertumbuhan. Okey, kepentingan yang kedua pula untuk mitosis adalah untuk tujuan pembiakan. Okey, pembiakan aseksual dan vegetatif. Okey, aseksual ni bermaksud dia tak perlukan dua jantina lah ya. Dia seorang-seorang pun dia boleh membiak.
Vegetatif ini contohnya macam kentang, ianya membiak secara tunas. Okey, itu juga merupakan proses mitosis. Kepentingan yang ketiga, dia memastikan bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk. Okey. So, itu kepentingan mitosis. Manakala kepentingan meiosis pula, okey, yang paling pentingnya adalah untuk tujuan pembiakan. Okey. So, tujuannya adalah untuk menghasilkan gamet. Okey. Untuk tujuan persenyawaan. Dalam arti kata lain, ini ialah untuk tujuan pembiakan. Okey. So, apa kepentingan yang kedua untuk meiosis? Okey. So, kalau tadi bilangan kromosom sel anak sama macam sel induk, itu untuk mitosis. Okey, kepentingan yang kedua untuk meiosis ialah dia memastikan bilangan kromosom sel anak adalah separuh daripada sel induk. Okey. Dia mesti separuh. Ingat, untuk persenyawaan daripada sperma ada separuh, daripada ovari tadi pun separuh daripada yang asalnya kan. Kalau manusia kita ada 46 kromosom. Bermaksud sperma dia ada 23. Ovum pun 23. So, bila berlaku persenyawaan 23 tambah 23, maka hasilnya ialah 46. So, 46 itu menghasilkan manusia. Sebab itulah meiosis ini penting. Okey. Kepentingan yang ketiga adalah ianya membolehkan berlakunya variasi. Okey. Membolehkan variasi. Supaya senang nak mengenali orang yang berbeza. Okey, kalau tidak muka manusia semuanya sama. Kalau A ni Spencer katakan, semua awak ini mukanya macam muka Spencer. Jadi saya nak panggil nama pun susah. Spencer A, Spencer B. Tapi semuanya muka sama, tak tahu siapa A, siapa B. Tetapi dengan variasi, maka awak semua ini jadi tidak sama dari segi rupa bentuk. Warna kulit pun tak sama, rambut pun tak sama. Alright, so itu adalah variasi. Okey. Sekarang cuba kita belajar istilah-istilah pula. Apakah yang diwakili oleh definisi berikut? Okey, struktur benang, struktur menyerupai bebenang halus. Okey, apa benda ini? Alright, so ini adalah kromosom. Okey, next. Unit yang membawa ciri-ciri sifat yang wujud secara berpasangan dalam kromosom. Ini yang ada dalam kromosom. Okey, ini adalah gen. Okey, so dalam kromosom ada gen. Dalam gen pula kita ada DNA. Okey, ketiga, kandungan atau komposisi gen dalam sesuatu organisme. Okey, so ini istilahnya adalah genotip.
Yang ini pula menerangkan ciri-ciri sifat sesuatu organisma. Okey, ini namanya adalah fenotip. So, kalau saya sebut genotip, saya merujuk kepada kandungan ataupun komposisi gen dalam sesuatu organisma. Okey, contohnya lah H untuk rambut hitam dominan, okey. H kecil adalah untuk recessive. So, ini adalah genotip. Okey. Dan sifatnya akan menghasilkan rambut yang hitam. Okey. Follow So, H yang besar ni, huruf besar ni biasanya, okey, huruf besar biasanya adalah untuk gen yang dominan, yang kuat. Huruf kecil adalah untuk recessive, yang lemah. Okey. So, satu besar, satu kecil, ini yang kita panggil sebagai hybrid. Dia bukan bakar yang tulen. Lawan kepada hybrid adalah tulen. Okey, so kita sambung balik. Organisma yang mempunyai dua gen yang serupa. Okey, contohnya adalah T ataupun T besar ataupun T kecil. So, kedua-duanya adalah sama. Okey, so ini kita istilahkan sebagai homo lah. Okey, homozigot. Kalau dia tak sama, satu T besar, satu T kecil, kita panggil organisma itu sebagai heterozigot. Okey, homo bermaksud satu macam kan, satu jenis. Hetero ini dia bukan satu jenis. Okey, kita sambung. Sesuatu organisma yang mempunyai satu gen dominan dan satu gen resesif. Contohnya BB. Tadi kita guna H dan H. H besar, H kecil. Alright. So, satu dominan, satu resesif. Ingat, tadi kita sebut apa? Ini adalah hybrid. Hybrid. Okay. Lawan kepada hybrid tadi adalah tulen. Kalau tulen bermaksud kita ada B besar ataupun B kecil. Macam ini tadi, ini adalah bakar yang tulen lah. Okey, dia bukannya hybrid. Okey. Next, suatu gen yang mampu menyembunyikan gen yang lebih lemah. Bermaksud ini gen yang kuat. So, apa nama yang kita bagi? Alright. So, ini adalah gen dominant. Okey, so next, suatu gen yang lemah. Okey, ini ialah gen recessive. Saling pertukaran gen apabila dua kromatid bersilang untuk mewujudkan variasi genetik. Ini pun kita dah sebut tadi. Ini adalah proses pindah silang. Okey, kalau berlaku pindah silang, maka berlakulah variasi. Okey. So, pindah silang ini hanya berlaku dalam proses meiosis. Ingat, dia tak berlaku dalam mitosis. Dia berlaku dalam meiosis. Okey. Kita sambung. 7. Labelkan raja skema pewarisan berikut. Okey, saya ada R besar. So, ini ialah bakar yang tulen. R kecil juga bakar yang tulen. Okey. Yang di atas ini adalah yang asalnya bapa ataupun ibu sebelum dia melahirkan anak. Okey. So, yang atas ini kita panggil dia sebagai sel induk. Kemudian berlakulah meiosis. Okey. So, meiosis ini menghasilkan dia pisahkan
R besar dia pisahkan supaya ini berasingan. So, dia menghasilkan apa yang kita istilahkan sebagai gamet. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Okey, ini daripada sebelah kiri kita kawinkan dengan yang datang daripada sebelah kanan. Alright. Saya kecilkan gambarnya supaya kita nampak. Okey, ini datang daripada yang di sebelah kiri. Yang dua ini pula datang daripada yang di sebelah kanan. Okey. Jadi yang ini mestilah dikawinkan dengan orang sebelah. Okey. Orang sebelah sini. Ini kawin yang ini. Alright. Jadi R besar jumpa R kecil. So kita letaklah R besar, R kecil. Dia bukan hanya berpeluang untuk dicantumkan dengan yang ini, dia juga boleh dicantumkan dengan yang satu lagi yang ini. Okey. Itu pun R besar dan jumpa R kecil. So bawah ini R besar, R kecil. Okey. Yang ini pun dia akan mengalami perkara yang samalah. Alright. So, apa nama proses di bawah sini? Okey. Kalau perhatikan baik-baik, saya mencantumkan, menggabungkan, menikahkan R ini daripada orang di sebelah kiri dengan orang di sebelah kanan dia. So, itu ialah proses persenyawaan. So, apa yang dihasilkan adalah sel anak. Okey. Cuba perhatikan balik kepada gambar ini. Okey. Ini R besar dia menghasilkan warna merah. Okey, R kecil ini itu menghasilkan warna putih. Okey. So, dominannya adalah R besar kan? So, ini adalah yang dominan. Kalau ada R besar, bermaksud hasilnya akan jadi warna merah. So, kalau saya tengok pada anak di sini, okey, ada R besar, so warna merah. Ada R besar, so warna merah. Ada R besar, warna merah. Ada R besar, warna merah. Okey. Jadi, apa kebarangkalian dia menghasilkan warna merah? Ada 4 warna merah. Okey, ada 4 warna merah daripada 4 kejadian. Okey. So, darabkan dengan 100%. Jadi, kebarangkalian warna merah adalah 100%. Okey. So, kita cuba selesaikan soalan nombor 8. Seorang lelaki dengan rambut hitam. Okey, H besar, H kecil. Okey. So, kita ada H besar dan H kecil. Okey, ini ialah warna hitam. Bermaksud H besar ini adalah gen dominan untuk rambut warna hitam. Berkahwin dengan seorang perempuan berambut perang. Okey, H kecil, H kecil. So, kedua-dua ini adalah gen yang resesif. Bagaimana kita tahu? Sebab dia menggunakan huruf kecil. Okey. So, ini di atas ini apa yang kita istilahkan tadi sebagai sel induk. Okey. So, apa berlaku seterusnya? Okey. Seterusnya ini akan berpisah. Okey. So, kita ada H besar, kita ada H kecil. Ini pun sama, ada H kecil dan juga H kecil. So, apa nama proses di sini? Alright. Ini adalah proses meiosis. Dan yang ini kita panggil dia sebagai gamet. Alright. So, selepas dia menghasilkan gamet, kalau untuk manusia tadi, okey, ini mungkin sperma, ini mungkin ovum lah kan.
Okey, jadi ovum mesti dicantumkan dengan sperma. Alright. So, ambil yang ini, kawinkan dengan orang sebelah sini. Okey. So, saya ada H besar, H kecil. Dia juga boleh kahwin dengan yang satu lagi. Okey, itu ialah H besar jumpa dengan H kecil. Okey, yang ini pun sama, boleh kahwin dengan yang ini. Okey, so inilah H kecil ataupun okey, pada masa yang sama pun dia boleh kahwin dengan yang ini. Okey, so itu adalah H kecil dan H kecil. Okey, so ini apa yang berlaku di sini yang kita panggil sebagai persenyawaan tadi. Dan apa hasilnya? Okey, ini kita panggil sebagai sel anak. Okey, ini menjawab soalan A. Lukiskan rajah skema untuk menunjukkan pewarisan ciri-ciri rambut. Okey, B. Tentukan nisbah anak berambut hitam kepada anak berambut perang. Okey, so kita dah sebut tadi H ini adalah yang dominan, correct? Ini adalah dominan. Okey, warna apa yang dominan? Warna hitam adalah dominan. Okey, now ini ada H besar, jadi apa warna rambut dia? Okey, warna rambutnya adalah hitam. Ada H besar, warna rambutnya adalah hitam. Okey. Di sini ada H besar? Tak ada kan? Jadi warna rambutnya adalah perang. Yang ini pun tak ada H besar. Jadi warna rambut adalah perang juga. Okey. So B, tentukan nisbah anak berambut hitam kepada berambut perang. Okey. Jadi ini soalan B. Rambut hitam okey, nisbah kepada rambut perang. So, berapa banyak hitam? 2. Perang? 2. Okey. Kita tak boleh tinggalkan jawapan sebagai 2 nisbah 2. Kita kena ringkaskan. Ini saya bahagikan dengan 2, hasilnya 1. Sebelah sini saya bahagi 2, sebelah sini pun saya bahagikan dengan 2, menghasilkan 1. Okey, kita ringkaskan dia. Jadi, nisbah rambut hitam kepada rambut perang adalah 1 nisbah 1. Okey, so kita pergi kepada soalan C. Soalan C dia minta apa? Dia minta tentukan kebarangkalian bagi anak mereka berambut perang. Nyatakan jawapan dalam bentuk peratusan. Alright. So, kebarangkalian. Okey, kebarangkalian rambut perang kan? Okey. So, ada berapa kejadian rambut perang? Okey, 1, 2. So, ada 2 kejadian. Berapa jumlah kejadian yang ada? Okey, 1, 2, 3, 4. So, jumlah kejadian yang mungkin adalah 4. Memang dia biasa bagi 4 lah sebenarnya. Okey. Darabkan dengan 100%. So, hasilnya ialah 50%. So, itu adalah kebarangkalian untuk rambut anak itu menjadi warna perang. Okey. Saya harap awak boleh melukis rajah skema ini. Okey, rajah skema ini sangat penting. Daripada rajah skema kita boleh menentukan
kebarangkalian menghasilkan ciri-ciri yang tertentu. Okey, so saya berhenti di sini sekejap, kita akan sambung sebentar lagi.